Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini isu seorang wanita yang ajar untuk minta malaikat doa kepada Allah untuk kita ataupun untuk sahabat kita telah menjadi viral di media sosial. Pun begitu, beliau telah menarik balik ucapan berkenaan, bahkan beliau meminta orang lain yang telah upload video itu untuk memadamkan video berkenaan. Oleh itu, kita tidak memaparkan video berkenaan di sini. Bahkan saya yakin beliau memerlukan sokongan kita semua untuk menghadapi ujiannya ketika ini. Beliau baru aksiden dan kedua-dua matanya buta. Mari kita doa sama-sama, sahabat-sahabat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keampunan, kekuatan, ketabahan dan ketenangan kepada Puan Masyitah. Semoga ujian yang beliau timpa ini dinilai sebagai kafarah bagi dosa-dosa beliau sehingga terhapuslah dosa-dosanya dan bertambahlah kebaikannya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat, dalam video reaction hari ini saya cuba untuk menjelaskan isu istighasah kepada malaikat dan isu yang telah viral tanpa menyandarkan ia secara terus kepada Puan Masyitah. Moga-moga kita mendapat manfaat ilmu daripada video yang saya kongsikan pada hari ini. Pertama, menurut kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid yang keempat, muka surat 22. Istighasah terbahagi kepada 4 jenis. Pertama, iaitu istighasah yang harus. Maksudnya kita boleh untuk beristighasah dengan sifat seperti ini, iaitu meminta tolong manusia bagi membantu urusan dunia dalam keadaan mereka mampu membantu kita, tetapi tidak boleh meminta sehingga menghina diri, menunduk diri dan mutlak harapan kerana ia bukan di bawah kuasa manusia. Sifat seperti itu hanya sifat doa kepada Allah SWT. Kedua, sunat, iaitu istighasah kepada Allah atau dengan menyebut salah satu daripada sifat-sifat Allah seperti Ya Rahman, seperti Ya Rahim yang kita sebutkan pada doa yang awal tadi. Yang ketiga ialah wajib, meminta tolong kepada manusia dalam perkara yang sangat perlu. Kalau tidak minta tolong akan berlaku kerosakan dan kesusahan. Contoh, almari kaca yang perlu diangkat seramai 4 orang tetapi awak angkat seorang saja. Nak buat-buat kuat, lalas sekali pecah, sedangkan itu kepunyaan syarikat. Maka wajib untuk istighasah dalam bab. Yang keempat ialah istighasah yang haram, iaitu meminta tolong orang yang tidak mampu tolong kerana di luar bidang kuasa dan kemampuannya. Sama ada orang itu adalah manusia, jin, malaikat, bahkan Nabi SAW. Sama ada ketika mereka hidup ataupun setelah meninggal dunia. 4 pembahagian ini anda boleh rujuk dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Baik, itu secara umum. Kita detailkan sikit pada isu meminta kepada makhluk yang gaib, seperti meminta kepada malaikat berdoa untuk kita kerana merasakan kita tak layak sebab banyak dosa. Pertama, tiada penghalang untuk kita terus berdoa kepada Allah sekalipun kita ini manusia paling jahat atas muka bumi. Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Dia pemalu kepada hamba-hambanya sekiranya hambanya itu mengangkat kedua-dua tangan kepadanya lalu dia membiarkan ia pulang dengan tangan kosong. Hadis ini sangat padu menjelaskan bahawa apabila kita minta doa kepada Allah, Allah pasti akan selesaikan permintaan kita. Allah Ta'ala akan makbulkan. Bahkan Allah cukup tak suka orang yang tak mahu berdoa kepadanya. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Sesiapa yang tidak mahu meminta kepada Allah, nescaya Allah akan marah kepadanya. Allah tak suka apabila ada hamba yang tak mahu meminta terus kepadanya. Kalau kita rasa kita banyak dosa, bukan kita transfer doa kepada orang lain, tetapi kita mintalah ampun kepada Allah. Nabi pernah cerita, "Inna 'abdan asaba dhanban wa rubbama qala aznaba dhanban faqala rabbi aznabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli faqala lahu rabb a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi summa makatha ma syaa Allah summa asaba dhanban aw aznaba dhanban faqala rabbi aznabtu aw asabtu akhar faghfirhu faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi summa makatha ma syaa Allah summa aznaba dhanban wa rubbama qala asaba dhanban
dhamban qala rabbi asabtu aw qala aznabtu akhar faghfirhu li faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi thalathan falyamal ma sya. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa lalu dia berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa, ampunilah diriku. Lalu Allah SWT menjawab, adakah hambaku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghukum dosanya? Aku telah mengampunkan hambaku. Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosaku. Lalu Allah SWT menjawab, adakah hambaku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu? Aku telah mengampuni hambaku. Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosaku. Lalu Allah SWT menjawab, adakah hambaku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu? Aku telah mengampuni hambaku sebanyak 3 kali, maka biarkanlah dia lakukan apa yang dia kehendaki. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Badruddin Al-Aini ketika menjelaskan hadis ini, dia kata, setiap kali engkau melakukan dosa, maka bertaubatlah, Allah mengampuni dosa kamu. Imam An-Nawawi menyebutkan tentang hadis ini dengan katanya, sesungguhnya walaupun dosa terulang 100 malah 1000 atau lebih dan dia bertaubat setiap kali daripadanya, maka taubatnya diterima. Atau dia bertaubat dari semua dosa dengan sekali taubat setelah semua dosa, maka taubatnya sah. Anda rujuk Umdatul Qari fi Syarah Sahih Al-Bukhari jilid 25 muka surat 123. Jadi kalau rasa dosa banyak, minta ampun kepada Allah, bukan transfer doa kepada malaikat. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kalau nak minta malaikat doa kepada Allah untuk kita, boleh ataupun tidak? Secara umumnya, ulama terbagi kepada 2 kumpulan. Satu yang kata tak boleh kerana ia dianggap sebagai meminta kepada selain Allah. Manakala satu lagi kumpulan menyatakan bahawa boleh meminta tolong kepada malaikat dalam ruang lingkup yang dia boleh tolong. Kalau minta dia tolong untuk berikan keampunan, tambahkan rezeki, tambah anak, memang tak boleh lah. Tetapi kalau minta dia doa, boleh tak? Sebab doa ini termasuk perkara yang tidak mustahil untuk seorang malaikat. Bahkan banyak hadis-hadis yang membuktikan bahawa malaikat telah mendoakan kepada manusia dengan pelbagai sebab. Antaranya dalam satu hadis an Abi Darda qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimis." Daripada Abi Darda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi boleh tak minta tolong malaikat untuk doa? Secara umumnya boleh. Kerana ini termasuk dalam isu meminta pada perkara yang dibenarkan. Ia termasuk dalam perbahasan istighasah yang dibenarkan. Kerana masih dalam ruang lingkup kemampuan makhluk berkenaan. Ibn Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan, wa ma'lum anna du'a al-malaikati mujabun. Telah diketahui bahawa doa para malaikat ni akan diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma persoalannya, bolehkah kita suka-suka meminta kepada malaikat? Ini yang jadi masalah kerana Nabi SAW sebut bahawa doa itu adalah ibadah. Maka ibadah mestilah diambil daripada ajaran baginda Nabi. Itu tanda kita ikut Nabi dan menyayangi baginda. Nabi SAW telah mengajar kepada kita tentang tertib doa. Doa yang mustajab dan sebagainya. Tetapi tiada satu pun ajaran Nabi untuk meminta malaikat berdoa sebab kita ni dosa banyak dan malaikat tak ada dosa. Ia bercanggah dengan sunnah dengan percanggahan yang cukup jelas. Ada sebahagian orang berdalilkan bahawa Imam Ahmad pun istighasah minta kepada malaikat. Dan saya tengok video berkenaan dan saya rasa video itu perlu diteliti. Dan mereka menyebutkan bahawa riwayat Imam Ahmad itu adalah riwayat yang sahih. Ya, saya boleh setuju dengan mengatakan bahawa riwayat berkenaan adalah sahih. Bahkan saya mengambil pendapat bahawa perbuatan Imam Ahmad itu membuktikan bahawa dia menyatakan hadis-hadis yang diperselisih berkaitan meminta tolong kepada malaikat itu adalah hadis yang sahih. Walaupun ada ulama yang mendhaifkannya. Tetapi isu yang diangkat oleh Imam Ahmad ialah keadaan kita minta tolong kepada malaikat dalam waktu kita itu kesempitan dan sesat jalan sehingga kita tak dapat minta tolong sesiapa pun pada ketika itu melainkan dengan malaikat saja. Maka pada waktu itu, seperti mana kita minta tolong kepada manusia yang termasuk dalam perkara yang diharuskan, kita minta tolong kepada malaikat. Itu pun jika riwayat berkenaan sahih. Pun begitu, Nabi SAW tak pernah ajar kita duduk saja-saja kemudian minta malaikat doakan kepada Allah untuk kebaikan kita ataupun kebaikan orang lain
lain. Tanpa ada rasa kesempitan, ramai orang lagi ada dekat situ, kita boleh minta tolong kepada orang lain juga. Tetapi apa yang Nabi SAW ajar, cukuplah sekadar minta terus kepada Allah atau melalui jalan-jalan tawasul yang dibenarkan oleh para ulama. Ada tawasul yang ulama sepakat boleh, ada tawasul yang ulama khilaf terhadap isu berkenaan. Perkara paling hampir di dalam isu ini ialah bertawasul dengan doa orang soleh, bukan dengan malaikat. Jadi kita pergi jumpa orang soleh dan mohon mereka doa supaya memudahkan urusan kita. Hari ini Syekh Ali Jumaah datang ke Malaysia, kita minta doa daripada beliau, moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Demikian juga hari ini ramai ulama-ulama datang berpusu-pusu ke negara kita Malaysia, termasuk sebelum ini Imam Masjid Mekah juga datang, Imam Masjidil Haram juga datang ke tempat kita. Kita minta tolong mereka, kita minta mereka doa kepada kita, moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Ini termasuk dalam tawasul yang dibenarkan. Ini tidak menjadi masalah, bukan minta kat malaikat, tapi minta kepada orang soleh. Orang soleh ini juga tak semestinya ulama saja, tetapi ia juga termasuk orang-orang yang baik dalam kalangan kita. Mungkin dia ni engineering, tapi dia selalu pergi masjid dan dia tak tinggal amalan pergi masjid berkenaan. Kita tengok dia ni cukup menepati sunnah Nabi SAW. Kita minta dia doakan kita, doakan keluarga kita, doakan kebaikan kita. Ia termasuk bertawasul dengan doa yang dibenarkan secara sepakat para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sahabat-sahabat, saya nak ajak anda untuk baca buku zikir dan doa Rasulullah SAW dan buat amalan. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir sebelum tidur, ada zikir selepas salat, ada zikir-zikir terpilih waktu kita pergi jumpa rumah orang, kita nak pergi makan di rumah orang, jadi tetamu di rumah orang dan sebagainya. Anda dapatkan buku zikir dan doa Rasulullah SAW. Saya letakkan link dekat bahagian deskripsi. Pada 26 Mei 2023 sehingga 28 Mei, saya akan berada di Perkampungan Sunnah Negeri Perlis. Saya ajak anda untuk sama-sama bertemu. Moga-moga kita dapat mengeratkan silaturahim. Pada 30 Mei sehingga 4 Jun, saya akan berada di WTC untuk bersama-sama menjayakan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya ajak anda untuk bertandang ke booth buku kita di tingkat 3 berdekatan dengan surau, booth Santai Ilmu Publication. Mungkin kita boleh sembang-sembang, berdiskusi, ambil gambar, selfie dan sebagainya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.